PHD Cool FM. Alhamdulillah, maintain datang pagi. Alhamdulillah, berpuasa di bulan Ramadan 16 Ramadan 1440 Hijrah. Selamat berpuasa diucapkan kepada anda. Selamat berpuasa juga diucapkan kepada adik-adik kita yang Alhamdulillah baru nak belajar puasa tahun ni. Steady, belum ada orang lagi. Kan? Okay. Ada yang baru sampai pukul 4. Pukul 4 petang. Lepas tu lambat lagi ke? Anak aku tahun lepas pukul 6.30 dia buka. Aduh, sayangnya. Tapi tak apalah, sebab adik dia makan aiskrim depan dia. Alah. Dia dah macam dia dah golek daripada pintu masuk sampai pintu belakang rumah. Dia keluar pusing kat padang. Dia golek. Ambil lah aiskrim ni. Tapi ni, kalau cerita pasal budak-budak berpuasa lah, kita ada anak kan. Anak aku lagi lah baru 7 tahun. Barulah kita cakap puasa. Puasa. Dia kata puasa dengan confident bila jumpa kawan-kawan. Puasa tak Iman hari ni? Puasa. Lepas tu belakang aku nyuruh buat muka lah. Cakap okey, dia puasa. Kita kena cakap kau, dia puasa, jangan tegur-tegur tau. Okey. Nak jaga hati kan. Sebab kadang-kadang kalau kawan dia bukan beragama Islam, budak-budak ni pun belum faham lagi. Betul? Kalau mak ayah dia dah faham, dah dewasa, hormat apa kita yang sedang berpuasa. Budak-budak tak kan. Dia tak tahu, dia makan je lah kan. Tapi macam kau sendiri, anak kau didik seawal umur berapa puasa? 6-7 tahun tapi tak paksa lah. Maknanya kalau dia tak puasa, dia tahan sejauh mana dia tahan, dia larat, kita kasih dia puasa. Tapi kalau kadang-kadang tu budak-budak ni dia tahan, dia nak puasa tapi tengok kondisi badan dia dah terlalu lembik. Lepas tu dia kadang-kadang ada kurang air, cerit berit pun ada juga. Tapi dia nak puasa juga. Tapi itulah, tak tahu nak bagi dia puasa terus ataupun tak. Kita tak arif kan. Oleh kerana kita dah cakap kita tak arif, kita ada tetamu hari ni untuk Borak Cool, berkisah tentang bila agaknya kanak-kanak ni boleh berpuasa apa semua kan. Kita ada Dr. Raja Salihatun Nisa, pakar kanak-kanak dari KPJ Rawang. Doktor, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, hari ni kita bercerita tentang bila agaknya kita nak ajar anak-anak kita berpuasa dari segi saintifiknya, dari segi kekuatan badannya, tahanan dia, tahanan dia. Ada yang kata budak ni kecil tapi body dia macam boleh tahan puasa ni. So macam mana doktor awalnya tu? Okey, Assalamualaikum para pendengar sekalian. Okey, terima kasih kepada Cool FM menjemput saya pada hari ini untuk segmen santai kan, Borak Cool FM. So hari ni kita nak share berkenaan puasa dan kanak-kanak. Bila usia yang sepatutnya, apa yang aspek-aspek yang perlu diberi penekanan untuk kanak-kanak nak puasa kan. Diorang kadang-kadang bila tengok orang dewasa berpuasa, diorang nak buat juga. Betul? Kan diorang suka meniru perbuatan orang dewasa kan, copy paste. Jadi tu tugas kita untuk macam guide diorang macam mana, apa yang kita perlu buat dan juga beri kepada mereka supaya proses ni boleh dibuat. Maksudnya puasa tu boleh dijalankan, dilakukan macam biasa, tetapi ada aspek-aspek tertentu yang perlu diberi penekanan. Berkenaan usia bila boleh berpuasa, seawal bila boleh berpuasa, dia tak ada dalam hadis ataupun Al-Quran berkenaan bila kita boleh start berpuasa apa semua kan. Tapi Rasulullah ada menyatakan berkenaan dia macam solat juga. Solat kita boleh ajar anak kita bila umur 7 tahun kan. Tapi seawal 4 tahun kita dah boleh macam mendidik anak-anak kita. Kita tak macam terus bagi puasa sehari sekaligus. Kita bagi macam staggered kan, berperingkat-peringkat. Pukul berapa mungkin daripada seawal sahur tu sampai tengah hari. And then kalau dia macam 1 jam 2 jam macam tu, kalau dia boleh bertahan, insya-Allah alhamdulillah dia boleh sampai ke berbuka puasa. Kita kan? As a parents pun kena support Yes. Support daripada parents tu sangat-sangat penting kan. Sebab kewajipan tu setiap orang Muslim untuk berpuasa. Tapi kita kena mendidik dia orang daripada peringkat awal lagi. Itu jangan memaksa. Kita buat something yang puasa tu adalah sesuatu yang menyeronokkan. Betul? Yes. Kasi budak-budak happy kan. Kadang-kadang suka lapar cakap lapar, daddy pun lapar. Tapi sekejap lagi kita bersama dengan doktor ni, kita nak tanyalah apakah makanan-makanan mungkin nutrisi yang boleh kita bagi pada anak-anak supaya diorang terus bertahan nak belajar puasa. Memang betul. Sekejap lagi, InsyaAllah. Okey, hari ini kita bersama dengan Dr. Raja membincangkan bagaimana kita nak mengajar anak-anak kecil, anak-anak kita untuk belajar berpuasa. Sebab Dr. Raja ni adalah pakar kanak-kanak. Dah tentulah dia tahu. Tadi kita ada tanya Jikan, apakah makanan-makanan yang bernutrisi, especially untuk waktu bersahur
tahu supaya dia orang ni bertahan? Budak-budak ni bukan suka makan nasi, doktor. Betul. Bagi nasi tidur kat nasi. Macam bapak dia juga. Tertidur kat nasi. Okay, first thing kita nak ambil tahu tentang nutrien. Untuk berpuasa ni kita nak kekalkan nutrien tu sepanjang hari macam dia tak puasa juga. So untuk kanak-kanak, untuk kita memilih menu apa yang perlu untuk dia untuk mengekalkan nutrien tu, kita kena ambil kira untuk tumbesaran dia, untuk perkembangan dia. So nutrien-nutrien yang kita akan bagi tu tidak efek kepada dia punya perkembangan dan tumbesaran. Yang tu kita kena ambil kira. Okey, untuk memenuhi keperluan nutrien anak yang sedang berpuasa, sebaiknya pastikan anak menerima makanan yang mengandungi karbohidrat yang kompleks. Contohnya macam mana karbohidrat kompleks dan protein lah. Sebab karbohidrat kompleks ni untuk kekalkan gula dia sepanjang hari berpuasa, dan juga protein tu untuk tumbesaran dia, okey, dan perkembangan dia. So karbohidrat kompleks ni dia membantu anak tu tidak merasa lapar. Contohnya macam roti gandum, wholemeal macam tu kan, sweet potato, keledek, kentang, makanan-makanan yang macam tu. Sementara protein pula macam itu membantu dia tidak berasa lapar. Yes. Ini bapak-bapak yang banyak makan ni besok ni. Sebab karbohidrat kompleks ni dia slow release. Dia macam sepanjang hari dia akan ada dalam badan. So budak tidak cepat merasa sebab lapar. budak ni kan aktif kan. Ya, betul. Sebab dia menggunakan tenaga yang banyak kan. Maksudnya kalau guna sikit dia masih ada simpan lagi. Faham. Macam tu. And then protein kita kena bagi, sebab tak nak bila berpuasa kandungan protein rendah, so akan menyebabkan tumbesaran akan terganggu. Kan contoh protein keju, telur kan, yang tu yang sangat-sangat penting lah. So kalau macam tadi AG kata pernah makan roti dengan sandwich dengan telur, dah okey lah. Okay. Kan maksudnya nutrien tu dah cukup untuk dia. Okay, dan jangan lupa juga dari segi vitamin dan mineral. Contohnya sayur dan buah-buahan pun perlu diberi semasa sahur dan berbuka. Okey, masa sahur kita bagi yang macam karbohidrat kompleks, tetapi masa berbuka puasa kita bagi yang macam gula sederhana yang ringkas pun boleh sebenarnya kan, sebab dia nak dapatkan balik tenaga yang telah dihabiskan sepanjang hari berpuasa. Maknanya ada perbezaan makan kenyang dengan makan bertenaga. Ya. Makan kenyang tu dia mengah. Makan banyak. Okay. Alright, and then jangan lupa juga kena minum air banyak. Minum air banyak sebab sepanjang berpuasa kita tak kurangi air dan risiko untuk dehidrasi pun sangat tinggi. Okay, so kena tekankan pada anak-anak kena minum air masak banyak, dan elakkan minuman yang berkafein. Contohnya macam tea ataupun kopi kan, dan berkarbonat. Sebab itu bila waktu sahur. Waktu berbuka. Waktu berbuka bersama juga. Maksudnya sepanjang malam tu lepas kita berbuka, air masak kena banyak. Ya, betul. Bila berbuka tu jangan minum tea, kopi. Sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan kita lagi dehidrasi. Macam tu. Walaupun minum dia akan jadi dehidrasi juga. Betul. Okey, itu makanan-makanan yang perlu diambil ketika bersahur dan juga berbuka. Dan apa pula reaksi ibu apa bila ada anak-anak yang baru belajar berpuasa ataupun golongan budak-budak ni berpuasa tapi dia ada sakit perut, apa puncanya, tiba-tiba apa pula yang perlu dilakukan oleh ibu apa selain hantar ke klinik untuk mendapatkan rawatan ya. Okey, dan kalau ada di antara anda yang nak tanya apa-apa soalan berkenaan dengan anak-anak yang mula nak berpuasa, boleh je call kami 03-7722-5656. WhatsApp silakan 0172765656. Ini dia. Pagi hari di Kul FM, kami ada di sini menemani anda dan kita ada tetamu. Alright, tadi kita bercerita bersama dengan Dr. Raja, pakar kanak-kanak tentang anak-anak kecil yang nak belajar berpuasa. Kita dah tahu nak bagi makan apa sahur, kemudian berbuka puasa pun dah tahu nak bagi makanan apa. Cuma doktor, biasalah budak-budak ni bila dia baru belajar berpuasa ni perut dia kosong. Lepas tu sakit perut. Adakah tu gastrik ke, pemakanan tak betul ke? Apa mudaratnya untuk budak-budak tu bila dia sakit perut ketika berpuasa, doktor? Okey. Dalam aspek macam begitu, bila kanak-kanak sakit perut bila berpuasa, kita kena ambil kira faktor pemakanan dia. Apa yang kita sajikan dekat dia. Sebab selalunya macam makanan-makanan yang berminyak dan bergoreng, pedas kan. So boleh menyebabkan dia punya asid dalam perut tu meningkat. Sebab masa berpuasa tu memang perut kosong. So bila kita introduce makanan yang berminyak dan bergoreng semasa berbuka puasa, dia akan menyebabkan
kadar asid dalam perut tinggi. So akan menyebabkan budak tu mengalami sakit perut dan cirit-berit jugalah. Satu lagi kalau macam selalu ada bazar-bazar Ramadan. So dari segi kebersihan, makanan yang kita beri kepada anak tu, and then kita beli apa semua tu kita tak pasti kan. Lain lah kalau macam kita masak sendiri di rumah. So dari segi kebersihan tu perlu dititik beratkan jugalah. Sebab faktor-faktor macam tu boleh menyebabkan makanan tu tercemar. Dan bila anak berpuasa sepanjang hari makan makanan tercemar, so boleh menyebabkan risiko jangkitan juga kepada perut anak. Doktor lah kan, sebagai doktor, bila ada anak-anak yang sakit perut macam tu, dinasihatkan untuk tidak berpuasa ke atau macam mana? Okey, kita macam puasa ni adalah kita menjadikannya satu yang fun, yang menyeronokkan, tidak memaksa kan. Okey, kalau kata anak sakit perut, lepas tu jadi muntah-muntah ke dan cirit-berit, jangan paksa anak untuk meneruskan puasa, sebab kita bimbang anak tu akan mengalami dehidrasi. Apakah tanda-tanda dehidrasi yang ibu bapa perlu tahu? Anak kelihatan pucat, letih, lesu, penat dan tak dapat meneruskan puasa, dan kadang-kadang boleh menyebabkan kanak-kanak tu tidak sedarkan diri bila di tahap yang dehidrasi yang di tahap yang kritikal lah. So yang tu perlu dititik beratkan. Okey, kalau anak-anak tak puasa sebab sakit perut tu, apa makanan yang sesuai untuk dia ketika itu? Okey, selalu macam bagi makanan yang soft diet, macam porridge ke, bubur ke, yang susu kan, yang boleh susu boleh. Boleh. Selalu kita tengok kalau yang susu sakit perut kita tak boleh bagi. Rupanya itu kena kena bagi. Okey. Dan jangan bagi yang berminyak dan bergoreng lah. Okey. Habis yang kata minum air berkarbonat yang tu lah, yang plus-plus tu, kata elok ke macam mana doktor? Yang tu sebab bila berkarbonat, bila perut kosong terlalu lama, so dia akan menyebabkan tinggi kadar asid juga dalam perut. So tidak digalakkan, cuba elakkan, tidak digalakkan untuk minum. Faham. Yang penting kena minum air banyak minum air banyak untuk mengekalkan hidrasi. Air kosong. Alright, kita akan ajukan banyak lagi soalan-soalan ini untuk anak-anak kita. Betul. Untuk ibu-ibu, bapa-bapa boleh ambil perhatian, sebab kalau tak ada kesempatan nak pergi ke doktor, at least basic-basic ni anda dah tahu apa yang perlu anda lakukan. Betul. Jadi anda boleh kongsi lagi apa-apa saja yang anda nak di 017-276-5656. Nanti kami akan tolong bacakan. Masih ingat tak lagi bila anda start berpuasa, umur 7 tahun ke? Kalau adakah waktu itu anda dipaksa ataupun anda sendiri yang nak berpuasa? Memang kebanyakannya sendiri nak berpuasa. Nak try. Jarang lah ibu bapa yang memaksa anak-anak tu untuk berpuasa, sebab anak-anak masih kecil. Lain lah kalau dah besar umur 13-14 tahun, kau tak puasa memang kena paksa lah kan. Itu rotan. Ini umur 6 tahun 7 tahun dah paksa, agak kesian jugalah terhadap budak-budak tu, sebab dia baru nak mengenali dunia berpuasa. Apatah lagi sebelum ni makan, tiba-tiba tak makan sebulan. Sebulan. Ada teknik-teknik dia doktor kan. Kita bersama dengan Dr. Raja ini, sebab kita tak nak anak-anak kita pun terkejut. Bila berpuasa tu, dia berpuasa adalah satu rukun. Betul. Dan bila rukun tu dia dah tak syok, nanti tak jadi pula membawa ke waktu dia membesar pula nanti. Kita nak buat berpuasa tu best kan. So bersama dengan Dr. Raja juga, tadi ada Dr. share pasal nutrisi untuk kanak-kanak. Okey, ini kita nak lari sikit aja, tapi masih lagi untuk baby lah. Untuk kanak-kanak, macam ibu yang mengandung, macam mana, adakah dia waktu dia mengandung tu dia boleh puasa ataupun sebenarnya tak dibenarkan? Okey, bagi untuk ibu yang mengandung di awal kehamilan adalah satu tempoh yang sangat penting untuk pembesaran bayi itu sendiri, bayi dalam perut. Awal tu maksudnya dari bulan yang pertama hingga bulan yang ketiga, di mana pembentukan organ-organ dalam badan bayi itu sendiri, dan di mana nutrien sangat penting untuk pembentukan organ-organ badan bayi dalam perut. Jadi sekiranya puasa tu memudaratkan bayi yang dalam perut tu, jadi boleh berbuka lah, tidak diwajibkan berpuasa. Begitu juga kalau masa ibu yang sudah melahirkan anak dan dalam penyusuan menyusukan bayi itu sendiri, di mana kalau berpuasa tu mungkin menyebabkan dehidrasi dan penghasilan susu ibu tu kurang. So dia akan menyebabkan bayi tu kurang menyusu dan akan efek kepada bayi itu sendiri lah. Maknanya kalau yang menyusu kalau tak puasa pun tak apalah, takut kacau baby efek kan. Faktor kesihatan kan. Betul juga. Tadi doktor, daripada awal tadi kita berbual dengan doktor, doktor banyak kali bercakap tentang dehidrasi. Kan pentingnya doktor dehidrasi tu, mungkin doktor boleh jelaskan, boleh tekankan dehidrasi tu kesan kepada manusia, kepada budak-budak dan juga sebagainya. Apa impak yang paling
teruk lah kalau kena dehidrasi ni. Okey. Bila dehidrasi ni, apa maksud dehidrasi itu sendiri? Dehidrasi itu bila kandungan air dalam badan berkurang disebabkan oleh banyak faktor. Okey. Antaranya faktor berpuasa kan, kurang pengambilan air. Tenaga banyak keluar mungkin. Ya, and then jangkitan kuman ke apalah, demam apa semua menyebabkan dehidrasi ya. Dan penggunaan yang berlebihan lah boleh menyebabkan dehidrasi juga. Jadi faktor-faktor tu perlu diambil kira dan kita nak sesuaikan dalam bulan puasa ni sendiri ialah bila kita kurang pengambilan air menyebabkan dehidrasi. So dehidrasi ni bila tidak dititik beratkan, tidak diambil kira dari segi pengambilan air apa semua, dia akan menyebabkan body tu, badan kita sendiri kurang air dan boleh menyebabkan sistem-sistem organ badan kita yang lain tu terganggu. Contohnya macam fungsi buah pinggang bila berlaku dehidrasi, contohnya kalau macam budak tu puasa, cerit-berit dan muntah-muntah, lepas tu kurang air, dia faktor fungsi buah pinggang pun akan terganggu, akan menyebabkan asid dalam badan menjadi tinggi. Dia boleh kesan jangka panjang pendek ke boleh? Ya, jangka pendek dan jangka panjang Kalau kata kita tidak mengambil berat tentang dehidrasi tu, kita tak ada apa ni, biasa je, tak bawa pergi hospital apa semua, akan menyebabkan budak tu dalam keadaan shock, kita panggil. Mak bapak boleh kenal ke anak dehidrasi ni, doktor? Dehidrasi ni boleh, tanda-tanda dehidrasi tu macam saya cakap tadi, dia boleh tengok secara fizikalnya, secara klinikalnya kita boleh tengok budak tu penat, lesu, letih dan muka pucat kan, dan memang kita nampak perubahan yang dari ketara sangat. Kita boleh kenal lah. Boleh kenal lah. Bukan puasa biasa lah. Kepada tidak aktif macam tu. Kan? Sebab budak-budak puasa ni kita tahu memang puasa je dia akan lembik. Bila dehidrasi tu di peringkat yang teruk, severe, kritikal, dia akan menyebabkan sawan pun boleh. Ini boleh membawa maut juga, doktor. Ya, boleh membawa maut sekiranya tidak dirawat di peringkat awal lah. So kalau kita dah nampak tu kan, kena bagi anak buka dan cepat-cepat bawa pergi hospital lah. Ambil perhatian juga dah tengok apa sebenarnya condition anak tersebut kan, larat ataupun tidak. Okey, ada masa lagi bersama dengan Dr. Raja untuk kita berbicara tentang peringkat awal kanak-kanak belajar berpuasa. Dan pagi hari di Cool FM bersama dengan Dr. Raja dia pakar kanak-kanak di KPJ Rawang. Macam-macam story pasal anak-anak berpuasa kita dah share. Lepas tu doktor kata sekarang ni kan ada tips pula. Okey. Yang bersesuaian untuk anak-anak, mungkin juga untuk ibu bapa, yang boleh doktor kongsikan. Okey. Untuk mendidik anak-anak berpuasa ni, ada beberapa tips untuk, especially untuk ibu-ibu bapa yang baru nak mendidik anak, macam mana kita nak mendidik anak kita berpuasa. Okey. Satu, kita bercerita tentang kebaikan Ramadan tu sendiri. Alright. Kan? Persiapan Ramadan. Kita buat persiapan macam persiapan raya lah. Macam kita nak rambut raya, keseronokan. Sama-sama kita bercerita tentang Ramadan, hikmah dia, konsep dia, pengertian dia. Hikmah tu, hikmah kepada diri sendiri dan keluarga juga. Okay, selain daripada tu, kita kena pastikan anak-anak bersahur. Bersahur tu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Dan sebelum bersahur tu, kita pastikan anak mendapat tidur yang cukup. 9 hingga 11 jam satu hari. Sangat. Sebab tidur tu untuk pembesaran dia. Semasa tidur, penghasilan hormon growth hormone masa tu untuk pembesaran dia. So pastikan anak bersahur macam yang saya cakap tadi, nutrisi makanan tu perlu dijaga. Makanan yang karbohidrat kompleks. Dengan protein sekali kan? Protein sekali. Okey, dan jangan paksa. Bagi pujian. Kalau anak puasa setengah hari pun, kita puasa, bagus, alhamdulillah, adik dah boleh puasa jangan sampai marah pula. Jangan marah pula. Kata tak boleh ni, tak dapat duit raya. Tak boleh lah macam tu kan. Maksudnya kita kena bagi pujian dekat dia. Jangan marah. Okay, jangan paksa dia. Lepas tu alihkan perhatian dia kan kepada macam aktiviti. Kita buat satu aktiviti yang berkait dengan Ramadan, aktiviti atau program yang menyeronokkan. Alihkan perhatian dia. Jangan terlalu fokus kepada makanan. Okay. Betul. So kita buat benda tu seronok kan. Okey. Dan kita sediakan makanan kegemaran mereka. Masa berbuka puasa, masa bersahur kan. Kalau boleh ajak dia orang juga
masak sekali. Tolong mak ni masak untuk berbuka, masak untuk bersahur kan. So jadi benda tu menyeronokkan. Dia rasa macam bonding juga masa nak berbuka ni kan. Okey. Selain daripada tu, kita bagi ganjaran. Ganjaran hadiah kan kepada mereka. Apa yang mainan yang dia suka. Ganjaran wang juga. Bukan kata benda tu adalah sangat-sangat yang penting, tapi sebagai rewards lah. Betul. Sebab budak-budak mana dia tahu kan. Kata everyday kita buat kan. Tapi macam bulan puasa ni adalah satu yang unik. Sebab yelah budak-budak ni baru nak belajar puasa. Kadang-kadang kita bagi penghargaan lebih kepada penghargaan. Lagilah dia seronok kan. Kalau adik berjaya puasa ni satu hari, nanti dapat ni. Tapi lama-lama kita sebagai umat Islam, dia pun tahu inilah satu rukun, kewajipan. Lama-lama dia tahu apa yang kita beri tu pada awalnya adalah untuk latihan semata-mata. Sokongan juga sebenarnya. Yes. Alright, baik Doktor. Ini pagi hari di Cool FM. Terima kasih kita bersama dengan Dr. Raja yang Raja tau pasal baku Dr. Raja yang bersama dengan pagi hari di Cool FM. Alhamdulillah. Makan kanak-kanak. Kita dah memasuki 16 Ramadan. Dah 2 minggu lebih dah pun. Anak-anak pun dah berjaya berpuasa. Ni antara dugaan dia Doktor. Bila ada anak-anak kita yang dah terongak sehari tu, dia rasa keseronokan tu nak merongakkan lagi puasa-puasa hari-hari yang lain. So apa nasihat kepada ibu bapa supaya dapat mengawal anak-anak ni supaya nak merongakkan puasa mereka? Especially bapak makan lah ni. Yelah, bila tengok budak-budak lain buka puasa kan, macam kita bagi kelonggaran apa semua kan. Tapi kita nasihat lah dekat anak-anak kan, tentang puasa ni. Kalau kata dia tak sihat, okey lah, tak nak merongakkan puasa tu. Tapi kalau macam sihat tubuh badan, kalau boleh berpuasa lagi, puasalah. Okay, kita kan nak mendidik, bukannya kita nak memaksa kan. Saya tiba-tiba terfikir pula ni, biasanya hari raya pertama, hari raya kedua memang selalu cek berit. Kenapa Mungkin sebab kita banyak makan, rehat lama. Sebab perut kita dah rehat lama, badan kita dah rehat lama. So pada masa hari pertama, hari kedua overloaded, semua makan, semua campur, rendang pedas, sate lah bagai. Lepas tu minuman berkarbonat apa semua. Perut tu dah nak terima lah kan. Maknanya tu normal lah expected lah. Tapi yalah, sebab tu bila kita bila hari raya tu boleh nak makan, tapi beringat-ingat. Jangan macam esok ya betul, bersungguh-sungguh makan hari ni kan. Jadi kita hari ni dapat banyak manfaat berkenaan dengan anak-anak lah yang nak berpuasa, makanan yang sesuai macam mana apa semua kan. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Raja yang berkongsi dengan kita tentang inilah. Jadi kita boleh lah latih anak kita berpuasa. InsyaAllah sedikit sebanyak dapat membantu kita sebagai ibu bapa untuk mendidik anak-anak kita berpuasa. Terima kasih FM kerana menjemput. Diharapkan apa yang kita kongsi hari ini dapat dipraktikkan, dapat inilah untuk anak-anak kita InsyaAllah. Sebab kita nak melentur bulu biar dari rebung. Bukan kita nak rebung masak lemak. Tak payahlah, lambat lagi. Lambat lagi. Cili api Aduh. Terima kasih banyak Doktor. Kejap lagi menanti anda ada lagu-lagu ini. Kan ku sujud di kakimu bila kita bertemu. Lagu Raya di Cool FM.